Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Untuk hari ini kita akan pergi kepada job sheet yang kedua, iaitu equipment drawing. Okay. Dalam job sheet yang kedua ni kita akan buat 4 equipment. Kita akan lukis 4 equipment. Okay. So prosedur dia sama seperti job sheet 1. Minta job sheet drawing supaya dapat yang lebih clear dia punya drawing. Okay. Tonton video demonstration ni secara mendalam, kemudian buatkan prosedur report, okay, supaya untuk dihantar kepada pensyarah, termasuklah segala information yang detail seperti ukuran-ukuran yang ada, measurement yang disentuh dalam video, okay, ataupun awak boleh gunakan drawing tadi sebagai alat bantuan untuk awak buat report tu lah nanti, dan juga button ataupun command yang digunakan semasa drawing ni disiapkan, okay. Kemudian buat report tu dan submitkan kepada pensyarah. So ini adalah equipment drawing yang diminta untuk dilukis. Okay, phonium column. So it's a type of column lah. Tahu lah Yang ini adalah product condenser, heat exchanger punya type lah. Okay. Ni pump, ada pump A dengan pump B. Kemudian dia punya setting ataupun dimension yang tertera kat sini adalah dimension yang diguna pakai lah untuk kita masukkan dalam drawing nanti. Kemudian yang akhir sekali vessel, okay, vessel yang kecil lah, okay, vessel kecil dia biasanya, yeah. So kita terus kepada AutoCAD Plan 3D kita. Buka lah projek yang job sheet 1 hari tu kita dah buat, okay. Pergi kepada overall plan yang mana kita dah pun hari tu, overall plan, okay. Ini adalah lukisan yang kita dah buat pada job sheet 1. Kita sambung lukisannya kepada untuk buat equipment, okay. So saya seperti biasa, saya lebih suka untuk hilangkan semua drawing yang sedia ada, okay. Dan kita buatlah satu layer untuk kita lukis setiap equipment. So ada 4 equipment, so 4 layer yang kita buat. Buat siap-siap layer. Layer pertama adalah C301 untuk equipment 301. Layer P301 A dan juga B, okay. Untuk lukisan pump lah. Seterusnya layer yang ketiga iaitu E301, dan layer yang keempat V301, okay. So ada 4 layer, bermakna 4 equipment lah. Saya buat satu layer untuk satu equipment. Kita nak mulakan dengan equipment mana-mana dulu pun tak ada masalah, okay. Tak ada peraturan pun nak buat mana-mana equipment dulu, terpulang pada masing-masing. So saya pilih untuk buat tower dahulu, okay, iaitu yang dikenali sebagai phonium column. Jadi bila kita nak buat equipment, kawasan equipment berada di sini lah, okay. Equipment, tekan create sahaja, okay, dia akan keluar satu window ni untuk kita pilih equipment apa yang kita nak. So
Awak nak pilih tank pun boleh, tak ada masalah. Awak nak pilih vessel pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Dan dua-dua tu ada menegak ataupun horizontal ataupun vertical kan. So tak ada masalah pun, kita boleh adjust size. So, saya lebih suka pakai vessel lah. So ini adalah vessel menegak. Kalau tengok pada drawing, vessel ni adalah vessel jenis menegak vertical. Okay. So bila awak tekan tu, kalau pada setting asalnya semua tak ada ni, tinggal 3 ni, 1, 2 dan 3 saja. Torus ferric head, silinder dengan torus ferric head tadi. So apa yang dia buat adalah kita buat head, kita buat badan dia silinder, kita buat head kat bawah dia. Okay. So macam mana kita nak buat setting dia, nak isikan setting dia. Nama kita isikan di sini, phoneme column. Okay. Tab, kalau awak tekan butang tab akan keluar satu window ni. So kita ikutlah dia punya nama kat sini, column kan, C. Okay, nombor dia adalah 301. Tekan assign. So dah selesai di situ. Elevation ni tak payah kacau, nanti kita letak dalam dia punya coordinates. Okay. Dimension ni adalah D ni lah. So diameter. So, diameter kalau tengok pada lukisan adalah 1425. Kenapa saya punya sama je dengan lukisan? Sebab lukisan ni saya dah buat sebelum ni. Jadi setting yang lama dia tersimpan. Jadi memudahkan saya untuk saya buat video ni. Okay. Next kita pergi kepada video pula. Kita pergi kepada equipment badan dia, iaitu silinder. Okay, silinder kita tahu ketinggian dia, awak boleh tambah sendiri. Ketinggian tidak termasuk dengan head ataupun bottom dia. Penutup dia tu kita tak kira tinggi tu. Kita hanya kira ketinggian daripada mulanya silinder sampai ke atas ataupun bawah lah. Okay. So diameter tetap sama. Okay. Ketinggian dia 2500, 3050, 1575. Jadi kalau totalkan semua 5550. Okey, 7125 lah. Okey. Kemudian torus ferric head. Yang ni tak ada lagi ni nanti saya explainkan. Torus ferric head tutup je lah. So pastikan ada torus ferric head. Okey. Kenapa saya suka pakai vessel yang ni, bukan new. Okey. Kalau awak buat new, dia ada satu lagi option, iaitu 2:1 torus ferric head. So dalam drawing kita tak pakai drawing yang ada ratio ni. Okey. Dia tak pakai drawing yang ada ratio ni, agak kita tak ada ratio ni dalam drawing. So data dia tak ada, lukisan dia tak ada, jadi tak payahlah kita pakai torus ferric head yang ni Okay. So kita ambil yang mana kita boleh apply based on drawing. Okay, so dah siap yang tu. Okay, kalau ikutkan skirt ni tak siap lagi lah, kena tambah skirt terus lah. Okay, bawah silinder akan ada skirt. Kenapa bukan bawah torus ferric head? Boleh je nak letak bawah torus ferric head ni ada skirt. Sebenarnya kalau pada lukisan tu, dia punya skirt ni bersambung bukan pada torus ferric head, dia bersambung pada body silinder. Jadi di bawah silinder lah kita letak skirt ni. Jadi bila kita tekan skirt, kita pilih, kalau tak ada skirt ni, awak tekan ni dan tekan add trim. So tambahkan skirt. Okay. Jadi mudah, cuma setting lah yang kita kena tengok. So ketinggian ataupun setting untuk skirt ni adalah ketinggian dia 1500 based on gambar. D1, D2 dia sama je lah, sebab D1 kat atas, D2 kat bawah. Sebabkan gambar ni sama je, straight saja, dia tak ada membesar macam D1 dengan D2 dalam contoh ni. Okay, so sama saja dia punya nilai 1425 lah. Okay, A ni adalah angle dia. So
Tak ada masalah sebab kita tak ada kaitan, tak ada dalam drawing menyatakan berkenaan dengan angle tu. H1, H2, W kosongkan semua sebab memang tak ada dalam drawing. Yang ada H sahaja. So bila dah siap, tekan create. Awak akan nampak satu lukisan. Okey, lukisan ni, lukisan kolom ni, dan dia minta untuk awak masukkan point, iaitu kedudukan je lah. Kalau kita baca pada drawing, kita ada dia punya coordinates yang mana ditunjukkan dalam bentuk east, north dengan elevation. Okey, kalau tengok pada lukisan tu, dia belah kanan bawah. East 7812.5, north 6750, elevation 1500. So east adalah paksi Y kalau nampak di sini. North adalah paksi Y, east adalah paksi X, north adalah paksi Y. So senang saja. Elevation confirm lah paksi Z kan. Jadi kita just masuk saja nilai tadi 7812.5, 6750, 1500. So paksi X kita iaitu east 7812.5, north kita 6750, dan elevation dia 1500. So tekan enter. So pusingan dia kat mana? Pada asasnya pusingan ni tak perlu fikir pun, sebab awak kena letakkan ni, nampak flange ni, tu flange tu kita boleh alihkan je. So kita cuba, kita buat paksi dia dekat sini lah. Kita punya rotation dia di sini kosong, tak ada masalah. Nak kosong sini pun boleh, nak 90 degree pun boleh, 180 pun boleh. Okay, tak kisah dulu untuk mula lah. Okay, so siap satu equipment. Okay, so biasa saya lebih suka masukkan dalam layer lah, terus masukkan dalam layer 301. Okay. So macam mana nak adjust dia punya ni, dia punya flange. Okay, flange kita ada dekat sini satu, kat bawah ni satu, kat atas ada tak? So dia bagi dua dah. So kita lah kena modify. Okay, so kita try modify yang bawah ni dulu, sebab kita tak nak dia ada kat bawah kan. Ni kita tekan, macam mana nak keluar gambar tadi tu. Okay, tekan, bila awak tekan flange ni, dia tak keluar apa-apa, melainkan awak tekan tambah ni untuk awak tambah pipe nanti. Okay, job sheet yang seterusnya lah. Untuk sekarang kita masukkan, kita alihkan flange ni, nak bawa ke atas. So macam mana nak keluar gambar pensel tadi? Pada keyboard awak tekan butang CTRL atau control, dan pada mouse, bawa mouse awak pergi ke flange tadi dan klikkan kiri. So akan keluar gambar pensel. Tekanlah gambar pensel tu, kemudian akan keluarlah setting ni. Okay, so untuk first kita ubah location. So ubah location, dia tak nak ada kat bottom, kita nak ada kat top. So dia akan bawa pergi top. So dah ada kat sini lah, top ni kan. So baguslah tu. Okay, so sekarang ni betul-betul di tengah ke? So kalau betul-betul di tengah, nilai R dia kosong lah. Pada lukisan ni kita nampak dia memang betul-betul kat tengah lah. Length dia, ketinggian flange tadi ni kat sini, leher dia lah, saya panggil leher dia 263. Tengok pada drawing awak 263. Angle dia, sebab dia duduk tengah, kosong je lah. Apa semua dia tak ada menyengit macam tu. So abaikan, semua kosongkan. Okay, sekarang ni dah siap bahagian flange tu, untuk location dia.
Sekarang kita nak settingkan dia punya size apa semua tu. Okay, ikut pada drawing, ini adalah N1. So ada setting untuk bukan setting, data info tentang size flange dan juga rating pressure class dia di drawing tu. Okay, dekat kotak dekat bawah lukisan dia. Untuk N1 size dia 8 inci. So sekarang ni 4 inci, jadi kita pilih 200 lah. 200 8 inci kan. Okay, rating dia 150. Okay, kemudian ni adalah RF. Okay, face dia RF. Okay, so nombor dia dah betul N1. Jadi bila kita dah setting macam tu, so automatic dia dah bertukar mengikut apa yang kita nak. Okay, recheck balik 150 pressure rating, 8 inci RF. Okay, so selesai satu. Okay, selesai satu flange. Ulang benda yang sama untuk flange yang kedua, iaitu N2. N2 berada di atas, so kita boleh je bawa N ni naik atas. Sorry, saya salah tekan tadi. Tersalah tekan file. So control mouse kiri, tekan gambar pensel tu. Ni adalah kita nak set dia N2, so nama dia N2 lah. So kita change location dia. Kat mana point dia, yang kita kena tengok adalah berapa tinggi dia kan. Berapa tinggi dia sebenarnya kita kena kira daripada mana kosong dia. Daripada mana baseline dia adalah pada point titik ni. Titik biru ni. Okay, kat lain tak ada titik biru tu. Dia je kat situ. So situ dikira kosong untuk silinder tadi. Okay, so bila kita nak naikkan ke atas, jadi kita kena kira ni adalah line biru tadi lah, point biru tadi, ketinggian ke atas. Ketinggian untuk N2 adalah 3050 campur 2500, so 5550. 5550. Sorry, ni length, height. 5550. Okay, untuk panjang leher dia, saya panggil leher lagi sekali, 263. So kedudukan dia betul ke di sini? Betul ke kedudukan flange ni menghadap ke east? Okay, so kita tengok pada lukisan tu, kalau menghadap north, dia berada di belah paksi Y. Okay, so kita kena putarkan dia ke belah sini lah. Okay, macam mana nak putarkan dia? Kita tukarlah 90. Okay, dia duduk sana, so bukan 90 lah, ni 270. So di sini. Okay, location dah tepat. Type pula, jenis dia pula N2 adalah 10 inci. 10 inci lebih kurang lah 250 sini. Okay, pressure rating dia 150. Okay, pemilihan dia sama saja, 10 inci RF. Okay, klik 2 kali dan close. So bila kita pandang ke utara, samalah dengan lukisan tu kan, dia menghadap sana kan, dia menghadap ke kita kan. Okay. So seterusnya N3 pula. So macam mana nak buat nozzle yang seterusnya? Ni ada gambar tambah nozzle, add nozzle. Tambahlah nozzle. So automatic N3. Okay, jarak dia adalah daripada bawah sebanyak 2500. Okay, 2500. Untuk length dia, okay, 263. Okay.
Sorry, bukan 2500, dia atas lagi 3000 kan, sebab 2500 tu bawah. Okay, 263. Change type. Type dia adalah M3 6 inci. So 150 kot. So tukar unit inci Okay, 6 inci 150 juga. Okay, RF. Klik 2 kali kat situ, kan okey. So bila saya nampak kat sini, saya rasa saya salah lah kedudukan ni kan. So kena tambah lagi 500 tadi kan. So kat sini tadi saya kena tambah lagi 500, iaitu 500 jadi 60 lah. 6050. Duduk atas sikit. Okey. So bahagian ni saya rasa okey dah. Satu lagi nozzle yang perlu ditambahkan. Okey, nama nozzle dia adalah M. So tekan tag ni, huruf M. Satu, main way kan. Okey, location dia adalah, kita set dulu location dia. Height dia adalah 500. Length dia adalah 350. Yang lain tak berubah. Jadi kita tekan main way. So main way dia, size dia adalah 18 inci. So 18 inci Okay, 18 inci yang ni. Okay, akan close. Dah selesai situ. Ada satu lagi nozzle, 4 nozzle kecil, satu main way satu lagi nozzle, iaitu N4 lah. Sorry, nozzle yang keempat ni kita tak boleh buat sebab tadi saya lupa nak kena tekan close. Setelah ubah nama, kena tekan close M1 kena tekan close. Kalau tak, dia tak ubah nama dia. Okay, so tadi nozzle. Okay, di sini. So kita ubah lah kedudukan dia. Dia menghadap sama dengan kat atas tadi. So 270. Ni kan, ada satu nozzle yang melekat kat bawah ni. Tak nak, kena buang dulu tu. Yang tu nanti kacau. Okay, tak apa, kita buang je yang tu, tak ada masalah. Kita boleh redo balik lah. Okay, so saya buat balik lah. M1 main way, size dia tadi 18. Okay, kemudian kedudukan dia kosong. Length dia tadi berapa? 350. Height dia sebanyak 500. So selesai yang ni. Next. N4 4 inci sahaja. Okay, dah pilih 4 inci. Dia punya pressure rating je yang besar, 300. Okay, location dia dah betul di sini, tapi ketinggian apa semua tu kita tak tengok lagi.
Ketinggian dia adalah 608. Panjang leher dia 263. So boleh kata siap lah untuk satu equipment. Cuma kita nak attachkan tapak yang berbentuk segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktagon lah. Oktagon punya shape dekat bawah. Okay. So macam mana nak buat oktagon punya shape untuk attach dengan equipment ni? Okay. So cara saya adalah saya buat circle dulu. Okay. Kita tahu diameter dia adalah sebanyak diameter untuk buat hexagon tu adalah sebanyak 2000. Okay. Kemudian kita buat polygon. Nanti dia tanya berapa sisi, so kita dah tahu ada 8 sisi. Okay. Kat mana nak buat? Daripada titik tengah ni lah. Okay. Dia tanya inscribe ataupun circumscribe. So dia di dalam bulatan ataupun di luar bulatan. Saya pilih yang luar dululah. Saya pun tak tahu dia punya setting dia buat macam mana nanti. So tulis saja 2000. Okay. Padam. Tak payah padam lagi. So sekarang kita kena extrude kan lukisan ni. Kalau ingat balik nak buat lukisan 3D macam mana. So ketinggian dia adalah sebanyak 100. So extrude, tekan EX. Okay, extrude ada. So tekan objek yang kita nak extrude kan. Okay, ke bawah ke atas ke kan. So saya pilih ke bawah sebanyak 100. Okay. So macam mana kita nak bawa dia pergi ke point yang sepatutnya. Saya tukar 2D lah, 2D punya drawing. Okay. So saya tekan butang align, AL. Align. Dan saya pilih objek saya. Kemudian saya pilih titik tengah. Saya bawa kepada titik tengah di sini. So saya tengah mencari titik tengahnya. Okay, nampak gaya ini susah untuk cari titik tengah. Nampak. Okay, tekan enter. Okay. So boleh tengok pada atas. Okay, apa yang saya silap di sini adalah saya silap buat bulatan tadi. Saiz bulatan dia adalah, saya tulis 2000. 2000 tu adalah radius. Okay. So saya terpaksa ulang balik proses ni. Okay, circle. Saya tak perasan yang dia tanya adalah radius. Okay, so kalau radius maknanya 1000 sajalah. Sebab setting kita ni, setting kita adalah diameter. So polygon 8 sisi. Dekat mana buat? Sini. Saya pilih untuk mengelilingi. Dan juga saya pilih radius. Okey. Kemudian benda yang sama, extrude. Tarik ke bawah sebanyak 100. Kemudian kita tukarkan view 2D supaya mudah untuk kita tarik. Alignkan dia. Klik pada objek, jangan tersalah klik. Okay. Klik pada titik tengah. Bawalah ke point yang sepatutnya.
carilah center di sini. Okey, tekan enter. Barulah nampak logiknya. Okey, barulah nampak logiknya di situ. Okey, samalah dengan drawing kan. Barulah betul. Jadi belum siap lagi. Kita kena tukarkan, kena jadikan dia sebagai satu equipment lah. Kita kena attach dia ni. So macam mana nak attachkan equipment? Pergi dekat sini, kita ada attach equipment, tekan attach tu, dia suruh pilih alat tadi, lukisan tadi. Okay, kemudian dia suruh pilih equipment. Dia suruh pilih equipment dahulu, kemudian baru dia suruh pilih attachment yang kita nak buat tadi. Dan bila saya pilih, dia akan pilih sekali dengan tapak dia lah. Okay, so siaplah satu equipment. Save. Jangan lupa save. Siap satu equipment dalam masa lebih kurang daripada setengah jam. Sebab tadi kan saya buat intro lagi kan. Okay, untuk equipment kedua, okay, saya pause sekejap. Saya nak setting beberapa perkara sekejap ya. Baiklah, kita mulakan dengan equipment yang kedua, iaitu kita buat product condenser dia. Dia punya huruf, dia punya apa, identity number dia adalah E301 kan. So, saya nak setkan benda ni. Okey, ni dah ada pada inilah 301. So kalau saya matikan 301 nanti semua hilang kan. Okey, so saya matikan 301. So sekarang ni saya nak buat E. So saya pilih E. Okey, E ni adalah a type of heat exchanger lah. Okey, heat exchanger lah kan, dia condenser. So heat transfer berlaku di situ. Jadi kita boleh assume lah itu sebagai heat exchanger sebab tak ada condenser di sini. Okay, so ni je yang ada. Kita tengok, okay, lebih kurang bentuk dia macam ni. Kita boleh ambil. Okay, hujungnya ada penutup. Di depan ada silinder lah. Okey, apa yang masuk silinder ni? Okey, ada cone ke? So tu kita tak tahu lagi. So kita tengoklah apa yang kita akan buat. Jadi untuk heat exchanger ni, kita tukar nama dulu. Product condenser. Condenser, nombor dia adalah 301. Okay, so untuk first, apa yang saya nampak ni kat belakang, ni ke depan. Okay, semua bentuk tu adalah dalam bentuk silinder sebenarnya tu, cuma panjang ataupun pendek sahajalah. Okay, so kita boleh tengok pada detail A. Detail A ni merujuk pada silinder yang pertama tu, kat depan tu, yang ada macam pelik sikit kan bentuk dia kan. So kita masukkan dia punya diameter. Okay, diameter yang diberi adalah 1050. Awak boleh tengok pada drawing awak lah ya. Okay, 1050 silinder pertama, height dia 69 sahaja. Okay, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua 1050 juga 69. Yang ketiga, silinder dia kurang daripada 1050, iaitu dia mengikut saiz pada yang inilah, yang kat atas tadi 900 sahaja. So kalau saya ubah sini 900, automatik yang atas ni akan berubah. Jadi untuk saya ubahkan satu sahaja, okay, saya akan ubah di sini override mode.
900. Panjang dia sebanyak 574. Okey. Seterusnya kita tak ada bentuk cone pun. Kita hanya bentuk yang biasa. So saya boleh remove. So saya boleh tambah je silinder. Okey. Silinder yang seterusnya saiz dia menjadi 1000. So saya tak boleh pakai 900, saya kena pakai yang ni lah, 1000. Height dia 94. Okey. Seterusnya pun sama, 1000. So kena adjust kat sini. Height dia pun 94. Okay, add shape lagi. Oh, sorry, ter-add lah kat situ. Okay, add shape. Jadi bila kita add shape, kita dah pergi kepada silinder yang panjang tu lah. Okay, silinder yang panjang tu, kita pilih silinder. So size silinder dia adalah 900, punya diameter dia sebanyak 900. Panjang dia sebanyak 5450. Okay. Lepas tu dia pergi ke Torus Ferry Head yang bersaiz diameternya 900 lah. Okay. So betul ke tidak, kita tengok sekejap lagi. Kita tengok pada location dia pula. Kita nak letakkan dia kat mana. East 12,000, North 2,500, Elevation 7,000. So kita tekan create. Okay. So nampak tak, point yang dia ambil adalah point terbalik daripada apa yang kita assignkan tadi. Jadi macam mana kita nak handle ni. Dan saya tengok macam ada tak betul sedikit lah di situ. Okay. So tak apa, kita create balik lagi sekali. Yang mana yang Torus Ferry Head ni duduk di atas, yang ni semua ke bawah lah. So kita ke bawahkan ni. Okay, tengok macam mana jadi. Barulah betul sikit. Kan? Cuma ada beberapa kesalahan kot di situ. Nanti kita tengok balik. Kita letak dulu 12,000 12,000 2,500 dengan ketinggian dia 7,000. So dia punya kedudukan dia macam mana, pandangan north ke sana. So dia menghadap macam ni. Tekan saja. Okay. So saya nak tengok point dia betul ke tidak apa yang saya dah lukis ni. Nampak tak ada sesuatu yang berlaku di situ. Okay, kenapa? Ni apa ni, kan? So kita modify balik. Kita tengok apa kesalahan. So tadi saya tutup buka balik kan, 301 sign. Apa yang berlaku adalah ni saya tersilap kot. Ni 1000 nama dia. Okay. So betul tak? Barulah betul. Barulah cantik dia punya kedudukannya. Okay, sekarang kita nak buat dia punya kaki. Kaki di sini tak silap saya nama dia saddle. Okay. So kita tengok modify equipment. So dekat mana kita nak buat kaki dia, kita kena buat pada silinder yang terakhir itulah. Sebab kaki tu berada pada silinder yang terakhir. Silinder yang paling panjang tu lah, 5450. So ni lah.
Silinder ni bawah dia ada kaki. So saddle. So betul lah saya cakap saddle tadi. Bila kata saddle, kita dah ada jarak. So jarak L3 kita adalah sebanyak 3900. Okay. So apa lagi? A saya nampak macam tak ada pada looking to west tu, saya nampak dia macam straight je, 90 degree je. So buat je lah 90 degree. Okay, 90 degree. Height adalah ketinggiannya 1000. Dah betul. Length dari kiri. Okay, so sekarang ni length dia dikira daripada mana, tu yang kita nak tahu. So dia ambil kaki yang mana satu pun saya tak pasti. Jadi kita cuba dahulu. Length yang saya rasakan yang dia ambil adalah yang ada ni. Sekejap ya, saya kena tengok balik length dia. 600 kat situ. Saya cuba masukkan dulu 997 tu dulu. Okey. L1 ialah tapak bawah, L2 adalah tapak bawah tu lagi. So tapak tu kalau tengok daripada sini 700. Dua-dua ni 700 sebab dia tak ada besar pun. Tak ada membesar. 3900 tu jarak. T tebal dia pun tak ada. So kosongkan saja. Lebar kalau daripada sini dia selebar 200. Okey. So dia tak ada apa-apa. So semualah 200. Dia tak ada membesar macam dalam contoh tu. So saya nak tengok betul ke tidak. So saya tengok macam lah betul kan. So tak apa, nanti kita boleh adjust pun balik. Dan ni dari sini ni dia lah kot 97 ni. Okay. Tapi daripada sini saya tak pasti betul ke tidak. Okay. Tak apa, kita boleh adjust balik dia punya tapak ni lah nanti di kemudiannya lah. Okay. Kemudian kita nak settingkan nozzle. Nozzle dia ada hanyalah S1, S2 dan T1. So 3 saja. So selebihnya kita buang je lah. Tekan biar ada gambar pensel, delete. So satu di bawah, satu di atas, satu lagi ke atas sini. Okay, so saya buang lah satu. So kita adjust ini dulu lah. Okay, kita adjust yang ni dulu. Okay, tekan. Kita change location. So titik biru di sini. Kalau tak percaya kita boleh tekan ni titik biru, mana kosong di sini. Tekan. Okay. So namakan dia sebagai S1. Okay. Dia punya saiz untuk S1 adalah 8 inci. Pressure class 150 sahaja. Okay. Dah. Location dia, kedudukan dia adalah 1225. Panjang lehernya adalah lebih kurang 175 di situ. Dan kedudukannya memang duduk kat bawah kan. Jadi selesai satu. Okay. Seterusnya yang ni kita cuba buat. Kita letakkan dia sebagai T1 kan. Kat atas sebelah sini ni T1. So kita tukarlah nama dia T1. Okay.
T1 dia punya ni adalah 3 inci saja. 3 inci bawah lagi. 3 inci pressure class dia 150 sahaja. Okey, 3 inci 150. So kita dah pilih. Kemudian location dia lah. Location dia dari atas tu ke titik tengah dia 425. Okey. Panjang lehernya 175. Kedudukannya duduk ke atas. Okey, dah betul dah. So satu saja lagi. Okey. So kedudukan dia di atas kan. So kita setting yang dalam dulu. Yang ni S2. S2 size dia 6 inci 100 lebih kurang 150 kot. 150. Pressure rating dia 150. Okey. So kedudukan dia berada di sepanjang mana? Dari sana lah. Kena tolak lah. So 425, 475. Campur dengan 5450. Jadi jarak dia adalah sebanyak 6350. So saya ada nampak kesalahan saya di situ. Nanti saya cuba betulkan. Length dia 175. Kedudukan dia di atas 90. Okay. So kenapa jadi begitu? Saya punya setting salah tadi. Okay. So yang mana saya salah? Equipment saya ni saya terlupa nak tambahkan. Tadi ni panjang dia tu kena tambah lagi 372. Kan? 5450 sampailah campur dengan 372. So berapa tu? Dengan 372. 5822. Okey, so betul lah kedudukan dia dah. Cantik lah. Okey. Jadi secara keseluruhannya dah siap untuk equipment ni. Kalau nampak macam terapung tu memang terapung lah. Sebab memang kita duduk daripada structure kan. Nanti kita tengok, kita view kan bila dah nampak dalam bentuk structure. Okay, so siap bahagian equipment kedua. Kita ada lagi 2 equipment untuk kita sambung. So nanti kita mulakan. Okay, so seterusnya kita sambung buat pump. Okay. So saya matikan 301. Buka pump dulu. Okay, yang ni saya matikan. So dah tak ada, nampak lah gambaran dia kan. So pump ni mudah. Sebab setting dia boleh nampak depan mata lah. Okay, pergi kepada pump. Pump dia jenis ni jenis centrifugal. Okay, so kita tengok pada pump. Okay, nama pump dia. Okay, mula-mula saya buat yang 301A dululah. Okay. Okay,
Nama pump dia adalah product pump. Okay. So mana data-data ni? Data ni awak boleh rujuk kat gambar ni lah juga. Okay, kat mana nak isi kan? SL tu apa kan? So SL kalau ikut pada gambar ni adalah 2100, betul dah. SB adalah lebarnya 900, okey dah betul. Macam saya cakap lah, saya pernah buat pump ni hari tu. Jadi setting lama tu disimpan. Jadi tebal dia 75. SI adalah jarak flange depan ni ke titik depan ni kan, ke titik di sini. So kita kena tengok kat situ ada 413. Okay. Lepas tu SO adalah tinggi titik tengah bulatan di sini ke bawah. So tu 507. Kemudian HC adalah jarak ketebalan ni lah bulatan ini. Okay. So kita boleh tengok 225 ada pada gambar yang looking to north. Okay. DC adalah maklumat yang kita boleh tengok pada drawing yang seterusnya yang ada information tentang pump punya dimension. Okay. DC D1 BB dah ada, D2 BB dia dah tulis dah kat situ, D1 MS, L1 MS, D2 MS. Okay. Lagi apa yang belum diisi adalah inilah L1 BB. L1 BB adalah jarak ni yang macam apa yang kita panggil ni, saya pun tak tahu. Okay, kita panggil apa dah. Okay, so L1 BB ni jarak dia adalah 225. Okay, D1 BB dalam bawah tadi kan. So D2 BB ni L2 BB. L2 BB 375 ada pada lukisan. Okay. So D1 MS dah ada pada data bawah tu. L1 MS pun dah ada. LMS panjang ni adalah 900 kan. LMS 900. Okay. So yang lain dah tak ada. So itu saja dia punya maklumat. Jadi kita pun bolehlah tekan create. Okay. So kat mana kedudukan dia? Kita tengok pada P301A 2400,5200,3000. Dan pusingkan mengikut pandangan yang pada lukisan tu, dia ke sini rasanya kan, sebab pandangan north ke sana, ke kanan, macam ni. Okay. So sekarang yang saya nampak macam ada kesalahan pada lukisan ni, iaitu macam panjang sangat je ni. So saya tengok balik. Ni betul. Belah sini tak ada masalah. HC saya 225 betul. DC 375 betul. L1 BB ni 225 betul. L2 BB mana L2 BB? L2 BB saya adalah 375 betul. D1 BB dengan D2 BB ni dah ada dalam maklumat kat bawah. D1 MS 263. Okey. L1 MS memang kosong. D2 MS 75. Okey. So apa yang tak ada lagi, LMS ni adalah
900. Okay. Saya rasa dah betul lah ni. L2BB tadi betul lah. L2BB 37 ni. L2BB 375. Betul lah kot tu lukisan ni. Okay. So tak ada masalah lah. Okay, sekarang ni kita nak kena betulkan nozzle ni. So sini nama nozzle dia apa? N1 10 inci. Okay, kalau kat atas ni N2 4 inci. Okay, dah betul, tak ada masalah. So kita boleh je betulkan N1. Okay, suction. Okay, RF 150. N1 adalah 150. Pressure rating betul. Location dah betul. Tebal ni saya rasa dia dah tulis dah 300 tu kan. Kita boleh tengok 300. Okay, dah betul dah. Okay, sekarang saya nak tengok yang ni pula. So N2 dia punya pressure class 300. Okay, 4 inci 300 RF. Okay, location dia betul ke tidak? Ni daripada titik tengah ke atas. Kita boleh tengok 458. Betul. PF1C adalah jarak ni. Dia duduk kanan ke duduk kiri. So kena pandai-pandai key in lah. So kat situ dia ada bagi tahu jarak 228. 228 ni dia menghadap ke, lukisan ni menghadap ke mana kan. So sepatutnya dia menghala ke north lah. Okay, top view dia menghala ke north. So north di sini. So betul lah. Okay, siap satu pump. Macam mana nak jadikan pump yang sama? Okay, tekan saja pump. Sekejap saya tengok nama dia dah betul. Okay, so create lagi satu. Setting confirm akan sama, cuma tukar saja 301B. Setting dah sama. Bila kita buka balik memang pakai setting yang last kita guna. Okay, so macam mana nak letak dia balik? Tengoklah koordinat 2400 6700 3000. So dia menghadap macam ni juga di 1A 1B. So nozzle pun jenis yang sama je semua dah. Kita dah setting betul-betul tadi. Okay, secara kasarnya kita dah selesai lah. Kalau perasan lah dia ada kekeliruan di situ. N2 kita punya setting betul, tapi penunjuk dia salah. Sini dia panggil ni N2, sedangkan kat sini dia punya itu adalah N1. Nampak? So ini adalah, saya tak tahu sama ada bug ataupun masalah software, tapi selalu berlaku begitu. Okay, jangan keliru lah. Tu kita cuba yang mana kita boleh buat. Okay, dah selesai ni. Benda ni pun memang duduk dalam layer yang sepatutnya dah. Layer ni dah. Okay, selesai. So sekarang ni apa yang kita tak buat lagi adalah satu je lagi, vessel 301. Sorry. Oh, saya tersilap. Yang ni saya termasuk dalam vessel. So pump ni saya dah boleh off. Saya nak vessel. So pump ni saya dah boleh off. Okay, saya tersilap tadi. Yang ini bukan masuk di sini, tapi patut masuk di sini. Okay, so saya boleh hantar saja, tak ada masalah. Ni masuk ke C. Okay, so bila saya matikan C,
Selesai. Okay, tapi cerita dia saya tersalah tulis nama ni. Mana dash ni? Okay, pump sudah, isi V je tinggal. Dan V ni simple je lah. Based on lukisan dia sangat simple je lah. Vessel kecil sahaja. So kita ambil vessel, pergi kepada equipment tadi. Okay, buka pada vessel. Benda ni horizontal vessel. Okay, so nama dia adalah condensate or water separator. Okay, vessel adalah V, bermulanya huruf V 301. Okay, sign. Kemudian tulis very head. Saiz dia adalah 1200. Silinder dia sepanjang 1000 campur 300 campur 300 600 campur 200 campur 200 2000. Okay, ni dia punya penutup je lah. Okay, so kaki dia lah yang kita kena letakkan sekarang. So tak apa, kaki tu kejap lagi betul boleh letak. Tekan create dulu, kat mana kita nak letak dia. 21 83 600 4100. Enter. Kedudukan dia macam mana terpulang pada awak lah, nak menentukan dia tu macam mana. Okay, kalau ikutkan pada titik dia di situ, so macam tu. Okay, titik dia dekat bawah. Okay, so sekarang ni nak buat dia punya tapak dia lah, dia punya saddle. Pilih silinder, tak trim, tak saddle. Okay, so jarak saddle dia dah bagi. Tadi saya dah ambil jarak dia. Kalau perasan lah, kat atas tadi dia pakai jarak titik tengah antara saddle dengan saddle. Yang ni dia pakai jarak tepi-tepi. So kena tambah sendiri. So keluasan saddle, lebar saddle tu adalah 200. Jadi bila kita nak ukur panjang dia, dia punya kiri dan kanan punya untuk L3 ni, okay, kita tak boleh letaklah 1000. Kita kena tambah 100 di kiri dan tambah 100 di kanan sebab kita nak pakai titik tengah. So 1200. Okay, so jarak daripada L ni sebanyak 300. Bukan 300, 300 campur 100 lah, 400. Okay, so A saya pakai 90. Height dia 1100. 1100. Okay, length dah buat. L1 dengan L2 dia adalah 900. Okay, L3 kita dah isi. T tiada, kosong. W dia 200. Okay, selesai kat situ. Apa lagi yang tinggal adalah nak tambah vessel, nak tambah flange. So looking to west kau daripada east lah. Okay, so yang saya nampak ada satu belah sana lah, belah belakang kot ni. Belah belakang. Okay, yang ni patut duduk atas, yang ni duduk kat atas dan dekat belah top. Okay, dia hanya ada dua vessel, dia ada dua nozzle, S1 dengan M1. So kita adjust dulu yang ni lah. Okay, kita tukar main way sebab dia memang main way. Nama pun kita kena tukar pada M. Saiz dia adalah berapa inci tu?
16 inci. Okey. Kedudukan dia bukan di bottom tapi top. So length dia, panjang leher dia tu 200. Okey, selesai satu. Satu lagi. Okey. Satu lagi, kita perlukan dia duduk di atas ni kan. Jadi kedudukan dia kita ubah dulu. Jadikan dia 90. Okey, panjang leher dia. Panjang leher lagi. Panjang leher dia sebanyak 150. Okey. Sorry, bukan 150. Ni yang 150. 150. H dia titik dia daripada sini. Jadi 450 lah. Okay. So nama dia jadi N1 ke S. S1. Okay. Saiz dia 3 inci sahaja. 3 inci, pressure class 150. Okay, so betul ke tak lukisan ni? Kurang dah. Dah selesai lukisan equipment kali ni. So kita nak verifykan dia. Kita buka lah structure semua tu. Kita buka semua equipment dulu. Okay. Dan kita buka structure. Cantik kedudukan dia. Tidak bertindan. Okay. Nampak tak? Kedudukan dia dah cantik. Duduk di sini. Okay. Semua dah cantik lah. Maknanya tak adalah menembusi structure yang pelik-pelik kan, yang tak logik kan. So benda ni pun duduk atas. Cantik lah tu. Okay. So save. Jadi itulah cara untuk lukis equipment based on lukisan ataupun drawing yang diberilah. Okay. Jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya pada pensyarah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.